Reka bentuk aquaponik bahagian 4. Jom kita masuk bahagian 4. Bahagian 4 cikgu akan huraikan dengan lebih lanjut berkaitan dengan setiap model aquaponik, sistem raft, sistem ebb and flow dan sistem NFT. Okey, untuk bahagian 4 ni kita molek lah kalau kita tengok buku teks. Right. Ini adalah buku teks muka surat 121. Okey, teks muka surat 21. Baik. Ini adalah contoh untuk sistem raft. Sistem raft ni macam cikgu dah terangkan dalam video bahagian 3 ialah diambil daripada nama bahasa Melayu dia adalah sistem rakit. Rakitkan terapung atas air sama juga macam sistem raft ni. Sebab tanaman diletakkan di atas permukaan air sehingga sehingga akar tanaman terendam di dalam air. Puasa-puasa ni baca pun dah tak boleh lah. Okey. Jadi tumbuhan, kalau sistem raft, tumbuhan dia akan terapung. Dia akan terapung, akar akan keluar. Akar tu yang masuk dalam air. Daun-daun dan tumbuhan tu dia duduk kat luar lah, dia tak terendam lah. Okay, kecuali lah kalau dia rumpai laut. Apa semua dia terendam lah. Jadi akar tu dia masuk dalam air. Bila masuk dalam air, dia boleh menyerap nutrien organik di dalam air secara langsung. Maksudnya dia terus serap je. Sebab dia tak payah guna perantara apa-apa pun. Tapi macam cikgu cakap lah, dia ada masalah iaitu berkaitan dengan akar reput. Rupa-rupanya nanti kita akan belajar dekat 2.5.2 untuk kelebihan setiap sistem reka bentuk aquaponik ni. Surat 123 itu 5.2.2 tu nanti 2.5.2 tu nanti 2.5.1 dulu. Okey, jadi ni adalah sistem raft. Mudah je. Asalkan dia terapung akar dalam air, itu adalah sistem raft. Baik, seterusnya adalah sistem ebb and flow. Sistem ebb and flow ni ialah sistem pasang surut. Highlight kan. Okey. Jadinya dia, cikgu dah sebut tadi, dia menggunakan alat yang dipanggil sebagai loceng sifon. Loceng sifon ni, okey, cikgu terang dulu macam mana prinsip dia. Baik. Untuk sistem ebb and flow ni, sistem pasang surut ni, dia macam ni tau. Air, dia akan masuk dengan menggunakan saluran air masuk. Okey, jadinya ikan ada dekat bawah, tanaman dekat atas, tapi dia ada bekas dia sendiri dan akar tak terendam dalam air yang dalam tanaman ni. Akar dia akan terendam dekat bekas tanaman tu. Dia tak masuk dalam air ikan tu. Beza lah dengan sistem rakit tu. Baik. Kemudian air daripada ikan tu, dia bunyi-bunyi gangguan sikit ya. Jadi sabarlah. Air daripada ikan ni, dia akan mengalir dengan menggunakan pump air, mengalir naik atas, dia akan masuk ke dalam bekas tanaman. Dia akan masuk dalam bekas tanaman. Air yang masuk dalam bekas tanaman tu, daripada tak ada air, lama-lama dia masuk, dia akan banyaklah air dalam bekas tanaman tu. Bila capai satu tahap, air ni akan dikeluarkan melalui loceng sifon. Air akan mengalir keluar balik. Sebab itulah nama dia pasang surut. Pasang tu bila air tu daripada bekas tanaman tu tak ada, air tu dia akan naik sebab dia masuk daripada tangki ikan tu. Naik sampai satu tahap dia dah pasang ni, maksudnya dia ada banyak air. Sampai satu tahap loceng sifon akan keluarkan air tu. Maka air tu akan surut balik, hilang semua air. Kemudian dia naik balik, dia surut balik dengan menggunakan loceng sifon. Loceng sifon ni macam mana dia fungsi? Dia berfungsi menggunakan prinsip yang mirip dengan pelampung pada tangki simbah. Cikgu akan tunjuk nanti, cikgu akan bagi satu pautan, satu link video YouTube untuk menunjukkan pada awak macam mana loceng sifon ni berfungsi sebenarnya dalam sistem ebb and flow ni. Okay, kalau ikutkan gambar ni, awak tak boleh nak imagine ni. Nanti cikgu akan tunjukkan satu video. Okey. Jadi ini adalah sistem ebb and flow. Beza dia dengan sistem raft ialah dia adalah sistem kitaran. Dia bukan sistem takungan. Kenapa dia bukan sistem takungan? Sebab akar tu dia ada dalam bekas tanaman. Akar tanaman untuk sistem ebb and flow ni dia tak ada dalam tangki ikan. Okey?
Alright. Kemudian, ini sistem ebb and flow. Akhir sekali adalah sistem NFT, Neutron Film Technique. Okay. Sistem NFT ni, dia adalah sistem sistem kitaran sebab air tu mengalir. Okay, ni contoh gambar dia macam mana dia fungsi. Air yang daripada tangki ikan ni akan mengalir masuk ke dalam bekas tanaman dan dia akan turun bawah. Dan untuk sistem NFT, sekiranya awak menggunakan paip untuk sebagai medium tanaman, sebagai bekas tanaman awak guna paip. Paip tu tak boleh duduk dalam keadaan straight. Bila dia duduk dalam keadaan straight, contoh air tu masuk daripada bekas ikan tu masuk ke dalam paip tu, air tu tak boleh mengalir pun sebab dia duduk straight. Jadi untuk sistem NFT, bila awak nak buat sistem NFT, pastikan bekas tanaman tu dia condong. Dia condong sedikit untuk membenarkan air tu mengalir. Dan air tu dialir masuk daripada bekas bahagian yang tinggi. Kemudian dia akan mengalir, turun secara semula jadi, secara gravitinya ke bahagian yang rendah ni. Masuk semula ke dalam tangki ikan. Itu sistem NFT. Tetapi, kecondongan paip tu, sekiranya paip adalah awak punya bekas tanaman, kecondongan bekas tanaman awak tu tak boleh condong sangat. Kalau condong sangat, air tu masuk, dia jadi air terjun. Dia masuk, turun. Masuk, turun. Waktu bila akar tu nak menyerap air tu. Jadi dia kena condong dia tu kena sedang-sedang, tak boleh condong-condong sangat supaya air tu masih boleh mengalir dalam kadar yang boleh untuk akar menyerap segala nutrien. Itu adalah sistem NFT. Okay. Ya, ini kelebihannya. Air yang digunakan untuk mengairi tumbuhan ini adalah sedikit. Okay, sebab kenapa sedikit? Sebab air yang mengalir dalam bekas tanaman ni dia tak perlu mengalir sepenuh-penuh bekas tanaman tu. Dia mengalirkan air dalam suku bekas tanaman tu pun dah okey. Asalkan akar tu mencecah dan boleh menyerap. Okay. Itu adalah sistem NFT ya. Baik. Kita buka balik tadi. Alright. So, habis cikgu terangkan berkaitan dengan keempat-empat kriteria kejayaan ni. Maka habislah berkaitan dengan 2.51. Okay, dengan syarat awak kena tahu apa tu maksud recommended sistem aquaponik. Iaitu kaedah teknologi pertanian yang menggabungkan aquakultur dengan aktiviti hidroponik dalam satu pusingan air. Aquakultur campur dengan aktiviti hidroponik dalam satu kitaran air. Ada 3 unsur penting iaitu akar pula. Suka tersasul bulan puasa ni. Ada 3 unsur penting iaitu tanaman, ikan dan bakteria. Dan cikgu, awak kena untuk huraikan macam mana bakteria, macam mana ikan, macam mana tanaman berfungsi dalam aquaponik ni. Maka awak boleh capai kriteria kejayaan ketiga. Dan akhir sekali ialah kriteria kejayaan keempat iaitu 3 jenis sistem ataupun model aquaponik iaitu sistem raft, sistem rakit. Yang kedua adalah sistem ebb and flow ataupun sistem pasang surut dan yang ketiga adalah sistem NFT. Awak kena huraikan satu-satunya berfungsi dan macam mana. Kita akan sambung dengan latihan. Untuk latihan, cikgu hari ini akan sediakan latihan untuk 2.5.1. Dan nanti untuk video yang seterusnya, cikgu akan masuk 2.5.2 iaitu berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan setiap sistem aquaponik ni. Untuk muka surat 123. Boleh baca awal-awal untuk persediaan. Okey, itu sahaja untuk 2.5.1. Terima kasih atas kerjasama daripada awak. Terima kasih atas tumpuan yang diberikan. Terima kasih kerana sudi mendengar. Minta maaf untuk segala penjelasan yang kurang awak faham. Boleh tanya dalam grup WhatsApp. Apa-apa soalan yang awak kurang faham nanti cikgu akan jelaskan. Dan maafkan cikgu yang suka bercakap dengan laju ini. Cikgu dulu. Tak apalah. Cikgu memang cakap roket. Okay, jumpa lagi untuk 2.5.2 nanti ya. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih.